Assalamualaikum, aku Din. Welcome back to siaran Puaka. أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترهلوا من بيتنا أناشدكم الله ألا تؤذوا أحد. Okey. Untuk episod kali ini, aku akan ceritakan tentang legenda ataupun mitos mengenai sebuah batu yang menyerupai ular besar. Sebelum tu, aku nak berterima kasih kepada korang yang masih lagi menyokong siaran Puaka, dan kepada yang baru singgah ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe untuk tanda sokongan korang dengan siaran Puaka. Di Sarawak terdapat sebuah batu aneh yang disebut sebagai Batu Nabau. Lokasi Batu Nabau terletak di kawasan Sungai Bugong dalam daerah kecil Engkelili di Seri Aman, Sarawak. Kisah tentang batu ini selalu mendapat perhatian kerana keganjilannya. Batu Nabau merupakan sebongkah batu panjang dengan ukuran diameter melebihi 2 meter dan panjang menjangkau 9 meter. Formasinya yang sebegitu menjadikan ia berbentuk seakan-akan ular gergasi. Kedudukan bongkah batu berwarna gelap tersebut tidaklah jauh mana, kira-kira 50 meter dari sebuah rumah panjang masyarakat Iban, iaitu Rumah Nyalau Muang di Bukang. Oleh kerana jaraknya yang agak dekat, maka ia bukanlah sesuatu yang asing bagi penduduk rumah panjang di situ. Walaupun penduduk rumah panjang sudah mengetahuinya sejak lama dulu, namun kisah kewujudan batu tersebut hanyalah diketahui umum sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kisah Batu Nabau mula tersebar selepas seorang lelaki berketurunan Siam dari Kuala Lumpur mendakwa telah bermimpi perkara pelik lebih kurang 50 tahun yang lalu. Dalam mimpi tersebut, lelaki Siam ini memberitahu melihat seekor ular gergasi yang secara tiba-tiba berubah menjadi bongkah batu besar. Lantaran rasa ingin tahu yang menebal, lelaki Siam tadi memulakan pencarian berdasarkan petunjuk yang dilihatnya. Lelaki Siam itu berkata beliau termimpi mengenai batu tersebut, dan batu itu sebenarnya adalah ular dan dia harus memuja ular tersebut. Okey, cari, akhirnya dia sampai ke kawasan Engkelili, tempat di mana keberadaan Batu Nabau. Orang-orang rumah panjang menunjukkan kepadanya apa yang mereka panggil batu lintang ketika itu. Lelaki Siam ini mendakwa bahawa doa dan persembahannya yang dibuat di atas batu itu telah dijawab, menyebabkan ramai orang berkumpul di kawasan itu untuk mencari keajaiban. Okey, penduduk Iban yang menetap tidak jauh dari batu tersebut terkejut pada mulanya untuk melihat semua kemenyan dan lilin yang dipasang di batu tersebut. Pada mulanya, pelawat melemparkan telur mentah, duit shilling, menuang susu di atas batu sehingga orang tempatan meletakkan tanda yang melarang mereka berbuat demikian. Orang-orang Cina tempatan juga melukis jalur kuning pada batu tersebut untuk menjadikannya lebih mirip ke
seperti ular. Lama-kelamaan, penduduk Iban mula memanggil batu Nabau iaitu sejenis ular dalam bahasa Iban dan bukannya batu lintang. Ada yang mendakwa mereka menang hadiah loteri selepas meminta nombor dari batu Nabau. Ada juga komuniti Iban yang membuat upacara miring di batu Nabau tersebut. Sekarang, ramai Iban tempatan telah percaya bahawa ular tersebut adalah dewa yang melindungi kawasan itu dengan kuasa mistik. Salah satu kejadian aneh yang berlaku di kawasan tersebut adalah apabila musim hujan. Selebat hujan mana sekalipun, penduduk tempatan menyedari bahawa batu itu tidak pernah terendam atau entah bagaimana kelihatan terapung tepat di atas air walaupun seluruh kawasan tersebut dibanjiri. Dan sejak hari itu, kisah batu tersebut tersebar ke serata tempat sehingga menarik perhatian ramai orang. Menurut cerita orang-orang tua dahulu, Nabau merujuk kepada nama seekor ular yang bersaiz sangat besar. Tiada siapa tahu dari mana ia datang dan kehadirannya kekal misteri sehingga hari ini. Ada juga kepercayaan yang menganggap batu Nabau ini adalah jelmaan dewa ular. Bagi orang-orang tua masyarakat Iban pula, mereka percaya Nabau ialah nama ular gergasi yang hadir secara misteri. Jika Nabau muncul merentasi sungai Baleh, maka banjir besar akan berlaku. Jika mengikut cerita legenda suku Dayak Iban di bahagian Kalimantan, ada seekor haiwan yang serupanya seperti ular dipanggil Nabau. Saiznya amat besar dan hidup di dalam hutan. Digambarkan saiz badan Nabau ini sebesar beduk masjid pada zaman dahulu dan panjangnya sehingga 30 meter. Mereka percaya Nabau ini bukan makhluk biasa dan memiliki kekuatan gaib. Kononnya, sesiapa yang tidak sengaja bertemu Nabau bererti orang itu akan mendapat tuah atau dilimpahi kesenangan. Manakala legenda tempatan Sarawak pula menceritakan Nabau ialah nama kepada makhluk jelmaan. Ia dipercayai berubah menjadi manusia dan mula memikat isteri seorang pahlawan. Berang dengan perbuatan Nabau, pahlawan tersebut kemudian menangkap dan mengerat Nabau menjadi 7 bahagian lalu dibuang ke sebuah jeram. Tempat pembuangan Nabau itu kini dikenali sebagai Jeram Palagus, terletak di Sungai Rajang di antara Pekan Belaga dan Kapit. 7 bahagian keratan badan Nabau itu kononnya membentuk 7 bongkah batu di sepanjang jeram. 7 bongkah batu itu dikenali sebagai Wong Lapuh, Wong Nabau, Wong Batu Kawi, Wong Sukat, Wong Tilan, Wong Batu Naga dan Wong Pantu. Jeram Palagus ini juga digeruni penduduk setempat kerana sudah banyak mengorbankan nyawa. Mereka percaya jeram ini menagih nyawa yang dikaitkan dengan legenda ular gergasi Nabau yang bersumpah akan menuntut nyawa manusia di jeram Palagus untuk membalas dendam. Keunikan batu Nabau bukan sekadar terletak pada bentuknya yang menyerupai seekor ular raksasa, namun ada sesuatu yang lebih aneh turut terkait dengan batu gergasi ini.
Utusan online bertarikh 23 Disember 2008 pernah melaporkan bahawa terdapat penemuan corak menyerupai huruf Jawi iaitu alif, lam, ha, nun, mim dan sin digesan di bahagian tengah batuan tersebut. Setiap huruf itu jelas terlihat terpisah-pisah dan tersusun dalam keadaan terbalik. Perkara itu mula disedari oleh seorang penduduk tempatan yang berkunjung ke batu tersebut selepas tertarik dengan cerita keajaiban Batu Nabau yang tersiar dalam akhbar tempatan. Setelah mengamatinya, dia kemudian mengambil gambar lalu menunjukkan kepada individu yang arif mengenai tulisan Jawi. Selepas dirujuk kepada orang-orang yang mahir, ternyata ukiran pada permukaan batu itu merupakan motif tulisan Jawi lama. Ia tersusun dalam keadaan terbalik dan terpisah antara satu dengan yang lain. Namun, dipercayai jika huruf Jawi tersebut disusun dan digabungkan, tulisan itu boleh membentuk kalimah Allah. Persoalan: siapa yang mengukir dan sejauh mana kebenaran batu pelik itu berasal daripada ular raksasa masih menjadi tanda tanya. Sehingga kini belum ada kajian khusus dilakukan ke atas batu ini. Disebabkan itu, bermacam-macam teori dan andaian dikaitkan dengan batu ini. Antaranya, teori menarik yang dicetuskan ialah soal kemahiran orang-orang dahulu. Dipercayai masyarakat terdahulu memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam kerja-kerja mengukir segala jenis batu menjadi pelbagai rupa bentuk, dan ada kemungkinan Batu Nabau juga telah diukir oleh orang-orang terdahulu sehingga menyerupai formasi unik seperti yang terlihat pada hari ini. Walaupun ada logiknya, namun teori itu masih belum dapat dibuktikan. Batu Nabau terus dilingkari cerita, legenda dan mitos yang menjadi kepercayaan kebanyakan penduduk tempatan. Apa yang bagusnya, kisah-kisah mitos ini secara tidak langsung mempopularkan nama Batu Nabau sekaligus menjadi salah satu faktor untuk menarik ramai pengunjung yang ke daerah ini serta ke Sarawak. Okey, itulah serba sedikit cerita mengenai legenda Batu Nabau. Korang kalau ada pendapat ataupun lebih mengetahui mengenai Batu Nabau ini, sila komen di bahagian komen video ini ya. Dan untuk itu juga sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada korang yang tetap sokong kepada siaran Puaka, dan kepada yang belum lagi subscribe siaran Puaka, aku mohon korang untuk support dan subscribe siaran Puaka ini. Okey, dan juga nantikan video-video baru siaran Puaka pada masa akan datang. Sekian saja buat kali ini. Terima kasih aku ucap kepada korang yang telah menonton dari mula sehingga habis. Okey, patuh SOP, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan bye-bye.